sambutan ke majlis yang penuh bermakna ini. Pertemuan alumni pada majlis bersejarah ini meraihkan Jubli Emas Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya di Dewan Bertuah ini merupakan saat yang indah bagi kita semua. Segala kenangan lalu tiba-tiba terselah dalam ingatan kita tentang bagaimana kita mula-mula menjejak kaki di Dewan ini, mengangkat sumpah menjadi mahasiswa, memulakan persahabatan dengan rakan seperjuangan, mengejar ilmu dalam dunia yang baru ketika itu. Satu coretan peribadi dari saya, ketika saya masuk tahun pertama di Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya ini dalam tahun 1983, Datuk Seri Ismail Sabri adalah super senior saya tahun keempat. Ketika itu, pada zaman itu, kita memandang seniors dengan penuh hormat dan kekaguman. Lebih-lebih lagi, Datuk Seri dahulu merupakan Presiden Persatuan Mahasiswa Universiti Malaya. Pada ketika itu, kami freshies mendengar dengan mulut ternganga. Presiden PMUM berucap, menyatakan wawasannya. Fast forward 39 tahun ke hadapan, pada hari ini, sebentar lagi saya akan mendengar ucapan yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di DTC, bukan sebagai Presiden PMUM tetapi sebagai Perdana Menteri Malaysia. Bezanya pada hari ini saya tidak akan ternganga seperti seorang freshie. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita semua berbangga dengan tertubuhnya Fakulti Undang-Undang pada tarikh keramat 21 April 1972. Pendidikan undang-undang telah dibawa pulang ke tanah air. Ianya menjadi milik kita. Daripada meniru undang-undang orang, kita berinovasi menghasilkan undang-undang sendiri. Kita mula mendidik peguam dan pegawai undang-undang kita sendiri, di dalam undang-undang kita sendiri, di dalam bahasa kita sendiri. Pendidikan undang-undang menjadi mampu dimiliki oleh semua golongan masyarakat dalam negara. Dari bandar, dari kampung, tanpa mengira status pendapatan. Lantas, bentuk elitis profesion undang-undang ketika itu berubah ke profil sosial yang lebih saksama. Kita telah berjaya mendemokrasikan pendidikan undang-undang. Kini kita telah berkembang maju menjadi sebuah institusi pasca siswazah dan penyelidikan di peringkat tertinggi dan antarabangsa. Kini kita mempunyai prasarana dan kemudahan fizikal yang mungkin diimpikan saja semasa tahun-tahun permulaan kita dahulu. Pada hari ini, fakulti menyediakan persekitaran dan kemudahan pengajian yang maju, moden dan selesa, di mana para pelajar dan tenaga akademiknya hanya perlu fokus saja kepada pencapaian akademik dan pembangunan holistik yang cemerlang. Ramai daripada profesor-profesor dan pensyarah-pensyarah senior yang mengasaskan fakulti ini dahulu tidak lagi berada di fakulti. Tetapi pada majlis ini, ada di antara mereka dapat bersama kita pada petang ini. Saya ingin mengalu-alukan Datuk Haji Sulaiman Abdullah, Tan Sri Rafiah Salim dan Datuk Gurdia Singh Nija. Ahli-ahli fakulti pada hari ini adalah sebuah ahli fakulti yang agak muda secara relatifnya, namun tetap cemerlang, kukuh dalam ilmu dan dinamik serta berbakat besar. Kerja keras dan iltizam ahli-ahli akademik yang muda ini terbukti berhasil kerana dalam situasi pandemik COVID-19 ini, fakulti kita tetap bertahan dan memperbaiki kedudukan sebagai top 100 law school in the world dengan ranking 91 di dalam QS World University Ranking. Bagi bidang undang-undang. Di Asia Tenggara kita berada di kedudukan sekolah undang-undang terbaik selepas National University of Singapore. Kedudukan yang terbaik fakulti di pesada dunia terhasil dari pengajaran, penyelidikan dan penerbitan serta reputasi yang baik yang dimiliki oleh tenaga akademiknya. Selain daripada itu, reputasi mahasiswa-mahasiswanya yang baik, memenangi pelbagai pertandingan mood antarabangsa dan lain-lain pertandingan, mengalahkan satu demi satu universiti-universiti yang hebat di dunia, menyumbangkan kepada prestasi fakulti. Kami berbangga dengan kemampuan mahasiswa-mahasiswa undang-undang kami yang berkebolehan tinggi, sehingga terhasilnya jurnal undang-undang bertaraf antarabangsa mereka sendiri,
bertajuk University of Malaya Law Review. Ianya on target untuk menjadi jurnal berwasit antarabangsa yang bertaraf dunia, dikendalikan sepenuhnya oleh pelajar-pelajar kita. Buat pengetahuan para hadirin sekalian, di atas balkoni sana, dikelilingi di TC ini adalah para pelajar LLB kita yang hadir untuk sama meraihkan majlis dan meraihkan tuan-tuan dan puan-puan para alumni yang telah berjaya. Saya ingin mengajak semua pelajar-pelajar untuk memberikan tepukan yang gemuruh buat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan semua alumni kita di sini yang hebat-hebat belaka. Alumni kita mungkin kumpulan alumni yang paling berkuasa dan berpengaruh di Malaysia hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada hari ini fakulti mempunyai 7 program undang-undang dengan 900 pelajar mengikuti ijazah pertama, 160 per intake sekarang ini ya. 300 pelajar mengikuti ijazah sarjana dan 100 pelajar mengikuti PhD. Daripada 50 pelajar yang menjejak kaki ke fakulti pada tahun 1972, kita kini mempunyai hampir 7,000 graduan di kedua-dua peringkat ijazah pertama dan pasca Sizozah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang berada di Dewan Tuku Chancellor. Meraihkan majlis ini kerana kita semua kenal Dewan ini dan kebanyakan alumni kita telah melalui convocation di sini. Tetapi kita telah belajar di pelbagai tempat, bermula di Fakulti Pertanian, di Jabatan Matematik, di Fakulti Ekonomi dan kemudiannya di bangunan IPT lama di mana kita telah berkongsi dengan adik-adik asasi sains dan ustaz-ustazah Akademi Islam. Yang Amat Berhormat Datuk Seri pun belajar di bangunan IPT lama tersebut. Sehinggalah apabila kita akhirnya mendapat bangunan kita sendiri dalam tahun 1998 dan menamakan bangunan itu sebagai bangunan Sultan Azlan Shah bersempena nama almarhum Baginda Sultan yang banyak berjasa kepada undang-undang dan pendidikan undang-undang. Nama almarhum terpahat dengan gemilangnya di dalam lipatan sejarah Fakulti Undang-Undang. Saya ingin terus menyebut nama-nama tokoh tenaga akademik awal yang telah berhempas pulas menebar asas kukuh fakulti kita sehingga ianya menjadi apa yang ada pada hari ini. Saya tidak dapat menyebut nama semua, tetapi yang ternama adalah Tan Sri Profesor Ahmad Ibrahim, Tan Sri Bisu Sinadure, Datuk Nik Abdul Rashid Nik Abdul Majid, Tan Sri Rafiah Salim, Tan Sri Muhammad Arif Yusof, Profesor Datuk Kolek T, Profesor Datuk Dr. Mimi Kamariah, Profesor, dan saya rasa semua kenal ni, Profesor Datuk P. Balan, Datuk Haji Sulaiman Abdullah, Profesor Mehrun Siraj, Datuk Gurdia Singh Nija dan Profesor Azmi Khalid. Kepada kesemuanya kita terhutang budi yang amat sangat. Dan kepada yang telah meninggal dunia, kita mendoakan mereka selamat di sana. Tuan-tuan dan puan-puan, pendidikan undang-undang adalah satu perjalanan dan bukannya satu destinasi. Fakulti sentiasa sedar akan keperluan mengikut rentak dinamik penubuhan undang-undang perubahan undang-undang di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Tetapi dalam masa sama, fakulti mengambil pendekatan holistik kepada pendidikan undang-undang. Penghususan kepada undang-undang berjalan seiring dengan pendidikan berasaskan luas yang menggalakkan pemikiran dan penerimaan konsep keadilan, equity, kedaulatan undang-undang, keperlembagaan dan kemanusiaan. Penekanan adalah sentiasa kepada pengasuhan minda yang betul untuk mampu berfikir sendiri dan menerima konsep-konsep baru. Di atas dasar ini, fakulti mengorak langkah ke 50 tahun yang akan datang. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana bersama-sama kami pada hari ini. Sekian ucapan saya. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk Johan atas ucapan aluan sebentar tadi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan lagi majlis kita dengan ucapan pengenalan sirih pulang ke Gagang yang akan disampaikan oleh Yang Amat Arif Tun Tengku Maimun Tuan Mat. Untuk makluman, Yang Amat Arif ialah merupakan graduan Fakulti Undang-Undang tahun 1982. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Arif
Tun Tengku Maimun binti Tuan Mat, Ketua Hakim Negara, untuk menyampaikan ucapan beliau. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia. Yang amat berbahagia Tun Arifin bin Zakaria, mantan Ketua Hakim Negara. Yang amat berbahagia Tun Mat Raus bin Sharif, mantan Ketua Hakim Negara dan penaung Pertubuhan Alumni Rumpun Fakulti Undang-Undang Universiti Melaya Parfum. Yang berhormat Datuk Seri Taqiyuddin bin Hassan, Menteri Tenaga dan Sumber Asli dan Timbalan-Timbalan Menteri, Yang Amat Arif dan Yang Arif Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi dan Pesuruhjaya Kehakiman. Yang berbahagia Tan Sri Zarinah binti Anwar, Pengerusi Lembaga Universiti Melaya dan ahli-ahli lembaga. Profesor Datuk Dr. Muhammad Hamdi bin Abdul Syukur, Naib Chancellor Universiti Melaya. Yang berbahagia Tan Sri Syahrizat binti Abdul Jalil, Presiden Parfum. Datuk Profesor Madya Dr. Johan Syamsuddin bin Haji Sabaruddin, Dekan Fakulti Undang-Undang Universiti Melaya. Para tetamu, hadirin dan hadirat serta para alumni yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terlebih dahulu, saya memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya jua kita dapat berkumpul di sini pada petang yang mulia ini bagi majlis pelancaran sambutan perayaan Jubli Emas Fakulti Undang-Undang Universiti Melaya. Sesungguhnya saya amat berbesar hati untuk hadir bagi menyampaikan ucapan sirih pulang ke gagang dalam majlis yang cukup gemilang ini. Fakulti Undang-Undang Universiti Melaya telah ditubuhkan pada 21 April 1972 pada hari Jumaat yang penuh barakah sebagai institut pengajian tinggi undang-undang yang pertama di Malaysia di bawah pimpinan Allahyarham Tan Sri Profesor Ahmad Ibrahim sebagai dekan yang pertama. Saya mendaftarkan diri sebagai pelajar di Fakulti Undang-Undang pada tahun 1978. Alhamdulillah, setelah menamatkan pengajian selama 4 tahun, saya telah menerima ijazah Sarjana Muda Undang-Undang pada tahun 1982. Saya adalah salah seorang pelajar dalam batch yang ke-7 dan kami adalah kumpulan yang pertama yang didaftarkan seramai 100 pelajar. Sebelum kami, jumlah bagi satu batch adalah terhad kepada 50 orang. Daripada 100 pelajar dalam batch ke-7, selain saya yang telah dilantik sebagai Ketua Hakim Negara, 12 orang telah dilantik sebagai hakim di semua peringkat mahkamah atasan, seorang pernah menyandang jawatan sebagai Menteri Besar Johor, seorang lagi merupakan bekas timbalan Gubernur Bank Negara dan seorang bekas wakil World Bank. Malah ada juga yang pernah menjadi tahanan ISA. Saya difahamkan bahawa kemasukan pelajar tahunan pada masa ini telah meningkat, tetapi secara keseluruhannya kumpulan kemasukan masih dalam bilangan yang kecil. Fakulti Undang-Undang Universiti Melaya adalah institut pengajian tinggi undang-undang yang terulung di negara ini dan seharusnya ada persaingan yang tinggi untuk kemasukan ke fakulti ini. Kita harus menitik beratkan aspek kualiti berbanding kuantiti demi mengeluarkan graduan yang berwibawa dan terkemuka di negara ini. Dalam tempoh 50 tahun penubuhan Fakulti Undang-Undang Universiti Melaya, ia telah melahirkan ramai pemimpin dan peneraju daripada pelbagai latar belakang, etnik dan bangsa dari seluruh pelosok Malaysia. Pada masa ini, keempat-empat jawatan tertinggi Badan Kehakiman disandang oleh graduan Fakulti Undang-Undang Universiti Melaya
Begitu juga dengan yang di-Pertua Dewan Rakyat, Peguam Negara dan lebih-lebih lagi yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia. Selain sektor awam, ramai juga graduan kita yang telah melopori sektor swasta dan juga pertubuhan bukan kerajaan NGO. Mereka juga telah banyak menyumbang ke arah pembangunan negara dan juga sistem undang-undang di negara kita. Tema ucapan Sirih Pulang ke Gagang membawa saya kembali ke zaman saya berada di Fakulti Undang-Undang. Banyak perkara telah berubah sejak kali terakhir saya berada di sini sebagai seorang pelajar. Antaranya, kini Fakulti Undang-Undang sudah mempunyai bangunannya yang tersendiri. Ketika saya belajar dahulu, kelas kami ditempatkan di bangunan Institut Pengajian Tinggi. Saya masih ingat saat-saat saya menunggu bersama-sama rakan sekelas di atas tangga atau di tepi longkang untuk masuk ke kelas. Mengimbau kembali kenangan kami semasa bergelar pelajar di fakulti, tidak hairanlah jika pensyarah kami pernah berkata, "Those loafers, tunggu masuk lecture, duduk bawah tangga." Dan pernah juga mereka berkata, "Duduk nganga tepi longkang." Apapun, selepas 40 tahun menerima ijazah di Dewan Tuanku Chancellor ini, hari ini kita bertemu semula di DTC, masing-masing dengan pencapaian yang boleh dibanggakan. Alhamdulillah. Sebenarnya tidak banyak hal menarik yang dapat saya kongsikan kerana boleh dikatakan fokus saya hanya kepada pelajaran. Namun ada satu perkara yang membahagiakan sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Tan Sri Shahrizad, I met my husband in the faculty. Pun begitu, tidak pernah terlintas di fikiran saya ketika itu bahawa saya akan menjadi seorang hakim, apatah lagi ketua hakim negara. 4 tahun di fakulti saya mempelajari banyak perkara, bukan sekadar dari sudut undang-undang, tetapi juga nilai-nilai dan prinsip-prinsip kehidupan. Sehubungan dengan itu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pensyarah yang telah banyak memberi tunjuk ajar dan membentuk pemahaman perundangan saya hari ini. Antaranya, Tan Sri Profesor Ahmad Ibrahim, Tan Sri Profesor Wisu Sinadurai, Tan Sri Rafiah Salim, Tengku Profesor Datuk Dr. Hajah Sofiah Jiwa, Datuk Sulaiman Abdullah, Profesor Datin Mehru Siraj, Profesor Datuk P. Balan, Profesor Azmi Khalid, Tan Sri Muhammad Arif Muhammad Yusuf dan Dr. Alimah Junid. Seringkali saya tekankan prinsip-prinsip perundangan yang telah sebati dalam diri saya, dalam ucapan dan alasan penghakiman saya. Prinsip-prinsip ini telah diterapkan dalam diri saya sepanjang 4 tahun pembelajaran saya di Fakulti Undang-Undang dan sepanjang perjalanan kerjaya saya. Prinsip-prinsip ini antara lain termasuklah prinsip keadilan tanpa berat sebelah dan sebagai seorang hakim, kebebasan untuk membuat keputusan berlandaskan perlembagaan persekutuan dan lunas undang-undang tanpa apa-apa tekanan atau pengaruh dalaman atau luaran. Ini juga selari dengan sumpah jawatan dan taat setia seorang hakim, iaitu untuk sentiasa memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaan Malaysia. Dalam melaksanakan tugas kehakiman, hakim-hakim di Malaysia adalah terikat dengan prinsip undang-undang yang sedia ada. Sama ada seseorang hakim itu mengguna pakai atau tidak prinsip-prinsip tersebut, tidak bermakna dia seorang yang liberal atau konservatif. In my view, there are only legally coherent or incoherent decisions, not liberal or conservative decisions. Badan kehakiman di negara ini sentiasa berpegang teguh kepada konsep keluhuran perlembagaan. Saya memetik penghakiman Tun Sufyan di dalam kes Ahtian against Government of Malaysia yang diputuskan dalam tahun 1976.
The doctrine of the supremacy of parliament does not apply in Malaysia. Here we have a written constitution. The power of parliament and of state legislatures in Malaysia is limited by the constitution and they cannot make any law they please. Juga dari bukunya An Introduction to the Constitution of Malaysia seperti yang berikut. If parliament is not supreme and its laws may be invalidated by the courts, are the courts then supreme? The answer is yes and no. The courts are supreme in some ways but not in others. They are supreme in the sense that they have the right, indeed the duty, to invalidate acts enacted outside Parliament's power or acts that are within Parliament's power but inconsistent with the Constitution. But they are not supreme as regard acts that are within Parliament's power and are consistent with the Constitution. The court's duty then is quite clear. They must apply the law in those acts without question, irrespective of their private view and prejudice. Demikian kata-kata Tun Sofyan lebih kurang 40 tahun yang lalu. Mungkin ada sesetengah pihak yang berpendapat bahawa melalui keputusan mengenai isu perlembagaan beberapa tahun kebelakangan ini, Badan Kehakiman lebih berkuasa daripada sebelumnya. Hakikatnya, Badan Kehakiman hanyalah mempertahankan fungsi kehakimannya dengan mengikuti duluan atau presiden yang telah ditetapkan. Selain kes Atian, presiden terbaru adalah kes-kes Semenyih Jaya Sdn Bhd lawan pentadbir tanah daerah Hulu Langat dan Indira Gandhi anak perempuan Muto lawan pengarah Jabatan Agama Islam Perak. Kedua-dua kes Semenyih Jaya dan Indira Gandhi telah diputuskan masing-masing dalam tahun 2017 dan 2018 secara sebulat suara oleh 5 hakim sebelum saya dilantik sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan. Selanjutnya, terdapat kes yang ketiga, iaitu kes Al-Manudu Atenza against Public Prosecutor yang juga telah diputuskan secara sebulat suara oleh 9 Hakim Mahkamah Persekutuan di mana prinsip undang-undang perlembagaan yang telah diputuskan dalam kes Semenyih Jaya dan Indira Gandhi telah diperkukuhkan. Prinsip-prinsip yang telah diputuskan melalui ketiga-tiga kes di atas yang seringkali disebut sebagai trilogy of cases adalah selari dengan pemahaman saya yang sedikit sebanyak terbentuk hasil pelajaran yang saya perolehi di fakulti. Saya dengan tulus ikhlas sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pensyarah-pensyarah yang telah memberi tunjuk ajar yang penting kepada saya. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob sebagai graduan Fakulti Undang-Undang yang pertama yang menyandang jawatan eksekutif yang tertinggi di Malaysia. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pentadbiran Yang Amat Berhormat yang sentiasa menghormati kebebasan Badan Kehakiman Malaysia. Sebagai graduan Fakulti Undang-Undang yang sama, saya yakin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan memberikan sokongan dan kepercayaan yang berterusan kepada Badan Kehakiman dalam melaksanakan tanggungjawabnya mempertahankan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. The law faculty has gone on to produce stellar graduates who are now doing their part as citizens in every way, shape or form. The faculty is the very birthplace of excellence and quality, and as such, both the university and the law faculty must continue to aspire to greater heights to preserve the achievements of these past 50 years and to nurture inspiring talents for the many more years that are to come. Secara keseluruhannya, saya sangat berbangga menjadi alumni Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya dan saya menyokong segala usaha untuk memertabatkan fakulti.
Saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada parfum yang diterajui oleh Tan Sri Syahrizad binti Abdul Jalil atas penganjuran sambutan ulang tahun ke-50 fakulti. Ucapan syabas dan tahniah juga ditujukan kepada fakulti di bawah pimpinan Dekan, Datuk Profesor Madya Dr. Johan Samsudin bin Sabaruddin. Saya juga menyokong sepenuhnya inisiatif yang dicadangkan oleh Parfum untuk menubuhkan Parfum Juris Lecture Series sebagai suatu inisiatif dan idea yang bernas untuk membudayakan wacana akademik antara alumni, para pelajar dan juga pihak-pihak berkepentingan yang lain. Saya juga menyanjung usaha-usaha baik Parfum untuk menubuhkan legal aid klinik yang untuk membantu pihak-pihak yang memerlukan bantuan guaman selaras dengan konsep akses kepada keadilan. Mungkin tiba masanya bagi alumni yang belum menjadi ahli untuk segera mendaftarkan diri sebagai ahli agar Parfum menjadi keluarga yang lebih besar dan lebih bermakna dengan penyertaan meluas daripada ahli-ahli. Yurannya pun tidaklah mahal. Saya pasti kembalinya kita semua di sini membawa 1001 kenangan manis. Sekali lagi saya mengucapkan tahniah kepada semua yang terlibat dalam menganjurkan sambutan Jubli Emas Fakulti Undang-Undang yang kita sayangi ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Arif Tun di atas ucapan sebentar tadi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kini tibalah masa yang kita tunggu-tunggu. Majlis akan diteruskan lagi dengan ucapan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia. Untuk makluman, Yang Amat Berhormat Datuk Seri merupakan graduan Fakulti Undang-Undang tahun 1984. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri Malaysia untuk menyampaikan ucapan beliau dan seterusnya merasmikan perayaan Jubli Emas ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih saudara pengacara majlis. Apabila Chief Justice Ketua Hakim Negara naik ke pentas, sorakan yang begitu kuat menunjukkan pelajar-pelajar Fakulti Undang-Undang ini berminat jadi hakim rupanya, dan tak ada yang berminat nak jadi Perdana Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Yang amat berbahagia Tun Arifin bin Zakaria, bekas Ketua Hakim Negara merangkap pengurusi Kumpulan Permodalan Nasional Berhad PNB. Yang amat berbahagia Tun Mat Raus bin Sharif, bekas Ketua Hakim Negara merangkap Penaung Pertubuhan Alumni Rumpun Fakulti Undang-Undang Universiti Melaya ataupun Parfum. Yang amat arif Tun Tengku Maimun binti Tuan Mat Ketua Hakim Negara. Yang berhormat Datuk Seri Taqiyuddin bin Hassan, Menteri Tenaga dan Sumber Asli. Yang berhormat Senator Datuk Mas Rizal, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi yang mewakili Yang berhormat Menteri Pengajian Tinggi. Yang amat arif dan yang arif Tan Sri, Datuk-Datuk, Timbalan Menteri, yang berbahagia Tan Sri Zarinah Anwar,
Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Melaya, yang berbahagia Tan Sri Syahrizat binti Abdul Jalil, Pengerusi Presiden Parfum, ahli-ahli yang berhormat, yang berbahagia Profesor Datuk IR Dr. Muhammad Hamdi Abdul Syukur, Naib Chancellor Universiti Melaya, yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Johan Syauddin Sabarudin, Dekan Fakulti Undang-Undang, ahli-ahli Lembaga Pengarah dan Pengurusan Kanan Universiti Melaya, ahli-ahli Jawatankuasa Pertubuhan Alumni ataupun Parfum, para mahasiswa, mahasiswi Fakulti Undang-Undang Universiti Melaya yang ada bersama kita di atas ini, kanan dan kiri Dewan ini. Rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi sekalian. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama merafak kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan rahmat-Nya jua dapat kita berkumpul di Dewan Tengku Chancellor Universiti Melaya bagi menghadiri perasmian perayaan Jubli Emas Fakulti Undang-Undang Universiti Melaya. Sesungguhnya majlis ini amat bermakna bukan hanya kepada warga Fakulti Undang-Undang Universiti Melaya, malah kepada diri saya dan seluruh warga alumni fakulti kita. Ia merupakan manifestasi kejayaan Fakulti Undang-Undang dalam melahirkan tokoh-tokoh yang mencorakkan landscape perundangan negara. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, 50 tahun yang lalu, negara menyambut kelahiran sebuah institusi pendidikan tinggi yang penting dengan wujudnya Fakulti Undang-Undang di Universiti Melaya. Pada awalnya, bidang pendidikan undang-undang sepenuhnya mengikut acuan Barat. Sistem pendidikan ini telah dijadikan milik kita setelah berjaya mengadaptasikannya. Walaupun kita masih negara common law, namun prinsip-prinsip, doktrin, pemakaian dan pelaksanaan undang-undang telah dibuat berdasarkan semangat Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka. Perkembangan ini merupakan sesuatu yang signifikan kerana jika dibandingkan dengan disiplin ilmu lain, ilmu undang-undang mempunyai ikatan yang sangat rapat dengan fabrik sosial. Kita berterima kasih kepada pelopor-pelopor pendidikan undang-undang di zaman penubuhan Fakulti Undang-Undang seperti Profesor Engku Aziz, Datuk Raja Suria, Profesor Tan Sri Ahmad Ibrahim, Profesor Tan Sri Wisu Sinadure, Datuk Nik Abdul Rashid dan ramai lagi yang telah berusaha dan menyumbang kepada pendidikan undang-undang serta perkembangan perundangan di negara kita. Sehubungan dengan itu, marilah kita bersama-sama mensedekahkan bacaan Al-Fatihah buat mereka yang telah meninggalkan kita semua, dan bagi yang bukan Islam, marilah kita bertafakur sejenak. Al-Fatihah. Terima kasih. Tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi sekalian, hasil daripada wawasan dan kebijaksanaan mereka, penubuhan Fakulti Undang-Undang UM dilihat berjaya menjadi pemangkin kepada bidang guaman, badan kehakiman dan seterusnya pembangunan negara. Fakulti Undang-Undang UM telah membuka pintu buat pertama kalinya kepada pelajar-pelajar pada bulan September 1972 dengan matlamat
untuk membina negara melalui profesion undang-undang yang dididik dalam negara. Saya merupakan salah seorang mahasiswa undang-undang daripada kohort ke-9 yang menjejak kaki ke universiti ini pada tahun 1980. Kemudian, saya telah menjadi pengamal undang-undang dan bertugas sebagai peguam bela dan peguam cara. Ini adalah satu kenangan yang tidak dapat saya lupakan. Saya dapat melihat rakan-rakan seangkatan saya turut hadir pada petang ini. Ada 2 meja. Terima kasih Kak Jad kerana bawa 2 meja untuk rakan-rakan sekelas saya. Ini reunion ni. Setelah COVID-19 hari ini kira reunion ni. 3 meja. Terima kasih. Pengalaman menjadi sebahagian daripada fakulti ini merupakan detik manis buat kita semua. Saya masih ingat mahasiswa Fakulti Undang-Undang ketika itu mewakili pelbagai latar belakang, pelbagai demografi dari kampung dan bandar, dari taraf ekonomi yang berbeza, menimba ilmu di bawah satu bumbung dan hidup sebagai satu keluarga besar Fakulti Undang-Undang yang sangat rapat dan harmoni. Sama-sama berjalan kaki ke kantin Fakulti Ekonomi untuk mencari makan, sama-sama ke bakti siswa, derma siswa di Fakulti Sastra mencari makan, dan seperti kata Ketua Hakim Negara, duduk tepi longkang sama-sama juga. Kami pun duduk melopong tepi longkang juga. Hari ini kita dapat menyaksikan kejayaan alumni Fakulti Undang-Undang UM dalam bidang kehakiman, sektor perundangan, pentadbiran negara, politik tanah air, badan korporat, pendidikan negara, institusi antarabangsa dan lain-lain. Sebenarnya, tanpa kita sedar, 3 tiang seri penting demokrasi negara, iaitu eksekutif, judiciary dan legislatif, dipimpin oleh alumni Fakulti Undang-Undang. Badan eksekutif dipimpin oleh saya selaku Perdana Menteri, dan saya adalah produk Fakulti Undang-Undang Universiti Melaya. Badan Kehakiman diketuai oleh Yang Amat Arif Tun Tengku Maimun Tuan Mat, Ketua Hakim Negara, yang merupakan produk Fakulti Undang-Undang Universiti Melaya yang juga senior saya 2 tahun. Badan Legislatif diketuai oleh Yang Berhormat Tan Sri Azhar Azizan Harun, yang merupakan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, juga adalah produk Fakulti Undang-Undang Universiti Melaya, yang merupakan junior saya 2 tahun. Ini jangan rekod media. Maknanya Malaysia ni dikuasai oleh alumni Fakulti Undang-Undang Universiti Melaya. Malah Peguam Negara, iaitu Yang Berbahagia Tan Sri Idrus Harun, juga merupakan produk Universiti Fakulti Undang-Undang Universiti Melaya. Ini adalah satu pencapaian dan sejarah bagi Fakulti Undang-Undang Universiti Melaya dalam menyumbang kepada pembangunan negara. Dan saya berharap kejayaan Fakulti Undang-Undang Universiti Melaya melahirkan ramai profesional yang hebat dan ternama, tidak hanya ternoktah di sini, sebaliknya terus cemerlang untuk melakar sejarah dalam dan luar negara. Dan hari ini saya berharap
Ianya akan menjadikan rangsangan kepada adik-adik mahasiswa-mahasiswi Fakulti Undang-Undang yang ada di dalam Dewan ini untuk meneruskan legasi ini di masa-masa akan datang. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, kerajaan telah dan akan melaksanakan transformasi. Saya telah pun mengarahkan bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri untuk mengkaji dan meneliti undang-undang sedia ada, termasuk 147 undang-undang lapuk untuk sama ada dipinda atau dimansuhkan. Transformasi undang-undang ini perlu dilakukan segera kerana keadaan telah pun berubah dan undang-undang juga perlu bergerak dan berubah mengikut keadaan semasa. Penambahbaikan ini juga akan menjamin kesejahteraan keluarga Malaysia. Sebagai contoh, teknologi digital hari ini semakin pesat membangun. Dalam konteks ini, undang-undang yang sedia ada tidak relevan dengan ledakan teknologi digital, bahkan agak terkebelakang dengan perubahan semasa. Sebagai contoh, Akta sedia ada iaitu Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953 misalnya, hanya melibatkan penguatkuasaan terhadap kegiatan judi di premis dan bukannya secara dalam talian. Seperti yang kita sedia maklum, beberapa langkah proaktif kerajaan dalam memperkasakan undang-undang di Malaysia telah dilaksanakan, antaranya cadangan pemansuhan hukum mati mandatory. Ramai yang keliru tentang pemansuhan hukuman mati mandatory yang saya umumkan baru-baru ini. Seolah-olah hukuman mati telah dihapuskan. Kerajaan tidak menghapuskan hukuman mati, tetapi memberikan kuasa dan budi bicara kepada hakim untuk menentukan sama ada pesalah tersebut dijatuhkan hukuman mati ataupun hukuman pilihan yang lain. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 32 yang bermaksud, dan sesiapa yang menyelamatkan nyawa seseorang manusia, maka seolah-olah dia telah menyelamatkan kehidupan manusia semuanya. Inilah asas yang dijadikan juga panduan oleh pihak kerajaan. Begitu juga dengan rang undang-undang anti lompat parti. Tindakan melompat parti, terutamanya pasca pilihan raya umum ke-14, telah merencatkan proses demokrasi berperlembagaan di Malaysia. Sehubungan dengan itu, rang undang-undang ini adalah mustahak untuk menjamin kestabilan dan integriti politik selepas PRU ke-15. Penyediaan rang undang-undang anti lompat parti ini oleh jawatan kuasa pilihan khas telah berada di peringkat akhir dan bakal dibentangkan di Parlimen pada sesi bulan Julai nanti. Begitu juga dengan rang undang-undang dana sumbangan politik. Untuk memantapkan integriti politik, turut merangkumi aspek-aspek lain termasuk pengawal silian dana sumbangan politik. Pengawal silian ini boleh meningkatkan ketulusan sumbangan politik di negara kita. Ini akan dapat mengurangkan risiko rasuah serta apa-apa penyalahgunaan kuasa yang berkaitan dengannya. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, dalam sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan, 3 tiang seri penting iaitu badan legislatif atau parlimen, eksekutif atau kerajaan, dan kehakiman. Ketiga-tiga institusi ini mempunyai peranan masing-masing dan perlu menghormati antara satu sama lain. Setiap dasar yang digubal oleh kerajaan adalah berpaksikan roh dan semangat kebersamaan dengan mengambil kira kepentingan setiap agama, kaum dan seluruh keluarga Malaysia.
Begitu juga undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat. Ianya dibahas dengan roh dan semangat yang sama oleh ahli-ahli Dewan Rakyat. Justru kita mengharapkan Badan Kehakiman juga mengambil kira roh dan semangat yang sama ketika membuat interpretasi kepada undang-undang yang dibawa ke mahkamah untuk diinterpretkan. Sebagai seorang yang berlatar belakangkan undang-undang, saya sangat menghormati doktrin pengasingan kuasa ini dan kebebasan setiap cabang. Saya memberi jaminan bahawa setiap badan, terutamanya badan kehakiman, begitu juga legislatif, kebebasan mereka akan terus dipelihara oleh kerajaan hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi memastikan badan legislatif dapat berfungsi dengan sempurna, kerajaan sedang membantu institusi ini untuk membuat transformasi. Sebagai contoh, kerajaan telah pun melakukan perubahan dalam parlimen apabila kita menubuhkan 16 jawatan kuasa pilihan khas parlimen ataupun select committee berbanding hanya 5 select committee sebelum ini. Daripada 5 kita tambah menjadi 16. Ini merupakan satu transformasi yang begitu jelas yang disokong oleh kerajaan. Dan kita juga telah bersetuju Akta Perkhidmatan Parlimen ataupun Parliamentary Services Act yang telah dimansuhkan pada tahun 1993, iaitu bagi menguruskan pentadbiran dan keuangan parlimen oleh parlimen sendiri, akan diperkenalkan semula. Ini juga merupakan bukti bahawa kerajaan memberikan kebebasan kepada parlimen untuk menguruskan sama ada dari segi kewangan ataupun pentadbiran mereka. Jadi kalau saya sebut memberi jaminan kebebasan legislatif dan judiciary, jika pihak judiciary ingin membuat transformasi di dalam sistem kehakiman, kerajaan bersedia membantu badan kehakiman ini. Tuan-tuan dan puan-puan keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, saya mendengar dan mengambil maklum hajat parfum untuk menubuhkan klinik bantuan guaman. Saya amat menyokong cadangan murni ini kerana ia senada dengan misi saya dan kerajaan untuk sentiasa membantu keluarga Malaysia yang memerlukan bantuan guaman. Saya ucapkan tahniah kepada parfum kerana prihatin dengan keluarga Malaysia yang tidak berkemampuan untuk menanggung kos khidmat guaman. Justru, sekecita saya mengumumkan untuk penubuhan bagi maksud ini, sekecita saya mengumumkan penubuhan Yayasan Tan Sri Ahmad Ibrahim. Penubuhan yayasan ini bersempena dengan nama Tan Sri Ahmad Ibrahim sebagai menghargai sumbangan tokoh perundangan yang bukan hanya disegani dan diiktiraf di Malaysia, bahkan juga di peringkat antarabangsa. Untuk merealisasikan hasrat murni ini, kerajaan bersetuju memperuntukkan sejumlah RM1 juta untuk penubuhan Yayasan Tan Sri Ahmad Ibrahim. Seterusnya adalah penubuhan tabung kebajikan keluarga Malaysia. Tabung kebajikan ini akan membantu proses pembelajaran para siswazah Fakulti Undang-Undang UM daripada keluarga B40 dengan lebih lancar demi mencapai kejayaan akademik yang lebih cemerlang. Untuk itu, hari ini saya mengumumkan bagi tabung ini,
kerajaan bersetuju memperuntukkan sebanyak 500,000 sebagai dana permulaan. Saya dimaklumkan oleh pengurusi parfum untuk membangunkan semula ASEAN Legal Information Portal yang dikenali dengan nama baru iaitu ASEAN Law Guide. Untuk itu, saya bersetuju untuk memperuntukkan sebanyak RM500,000 bagi merealisasikan tujuan ini. Mahal bayaran datang ke sini hari ini. RM2 juta dekat JAD. Tapi demi Law Faculty UM, 2 juta pun kita keluarkan. Keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan saya, sekali lagi saya ingin mengucapkan tahniah kepada Tan Sri Shahrizad dan semua jawatankuasa parfum kerana berjaya menganjurkan beberapa program yang bukan hanya memberi manfaat kepada ahli dan bekas graduan tetapi juga kepada mahasiswa fakulti ini. Parfum adalah wadah untuk mahasiswa dan golongan yang bergerak secara profesional dalam dunia perundangan sama ada sektor awam atau swasta. Akhir kata, saya mendoakan agar Fakulti Undang-Undang UM akan terus maju dan berkembang pesat untuk membina tenaga pemikir serta pelaksana undang-undang negara untuk tempoh 50 tahun akan datang. Dengan hasrat tersebut, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan perayaan Jubli Emas 50 tahun Fakulti Undang-Undang Universiti Melayu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Amat Berhormat Datuk Seri di atas ucapan perasmian sebentar tadi. Diminta Datuk Seri terus kekal di pentas dan untuk acara seterusnya, majlis menjemput Div-Div kehormat untuk naik ke pentas dan seterusnya mengiringi Yang Amat Berhormat Datuk Seri bagi menyempurnakan gimik perasmian perayaan Jubli Emas Fakulti Undang-Undang. Baiklah, terlebih dahulu majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk tampil ke podium bagi menurunkan gimik tanda tangan ke atas plak majlis perasmian sambutan Jubli Emas Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Kemudian Yang Amat Berhormat ke podium ke sebelah. Kita kira sama-sama untuk Yang Amat Berhormat mengetuk gavel. Okey guys, kita kira sama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan Div-Div kehormat di atas penyempurnaan perasmian sebentar tadi. Baiklah, seterusnya saya mempersilakan warga Fakulti Undang-Undang untuk menyerahkan sebuah potret sebagai tanda kenangan dari Fakulti Undang-Undang. Potret ini merupakan potret yang diambil dari gambar lama Yang Amat Berhormat Datuk Seri ketika masih bergelar mahasiswa Undang-Undang Universiti Malaya ketika itu.
berlatar belakangkan Dewan Tunku Chancellor. Seterusnya kita terus ke sesi bergambar. Terima kasih Yang Amat Berhormat Datuk Seri di atas dan juga Dewan Kehormat di atas kesudian menyempurnakan majlis perasmian Jubli Emas Fakulti Undang-Undang. Seterusnya Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan juga Dewan Kehormat dipersilakan untuk mengambil tempat semula di meja yang telah disediakan. Antara bulan bintang beribu, manakan sama bulan yang satu? Antara ribu bintang di langit dan biru, di kau bintang hatiku. Bumi yang mana tak timpa hujan, lautan mana tak bergelombang. Kiranya cinta musnah terkulai di rangkanya, hampa membawa derita. Hanya dengan lagu dapat ku merayu keluhan hatiku. Hanya dengan madah dapat ku berkata di kau ku cinta. Kasih yang mana tak bergelora, Kasih sejati tetap setia. ombak memukul pantai, kasih tambah gelora. Itulah nilai cinta. Hanya dengan lagu dapat ku merayu keluhan hatiku. Hanya dengan mada dapat ku berkata di kau ku cinta. Kasih yang mana tak bergelora, kasih sejati tetap setia. Ombak memukul pantai, kasih tak